Okey, Assalamualaikum kepada semua. Mohon maaf sedikit technical problem, maklumlah dah lama bercuti. Jangan marah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang dah tengok tadi juga dah turun balik dah. Alamak. Okey, baik, kita bersambung kembali. Okey, hari ini sekali lagi episod yang ketiga kita bersama dengan GKFX Prime, di mana dua wakilnya akan bersama dengan kita yang akan berkongsikan apakah yang terbaik yang disediakan untuk klien dan juga bakal klien. So pasti anda nak tahu apa bezanya GKFX Prime bersama dengan broker-broker yang lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan, segmen tajahan GKFX Prime episod ketiga, 14 hari bulan Disember 2020. Ya. Okey, kalau semuanya dah bersedia, kalau ada masalah visual ataupun audio, just letak dekat ruang komen, insya-Allah saya Boboy akan menyelesaikan masalah itu. Tanpa membuang masa, kita berkenalan dahulu sebelum kita bertanya perkara-perkara yang menarik yang bakal ditawarkan oleh GKFX Prime. Okey, saya nak mulakan dengan siapa dulu ni? Nanti yang utama, Freddy lah watak utama hari ni. Oh, dia watak utama ni. Dia watak utama. Okey, baik. Patut aku tengok tak ada darah kat muka tu. Tak adalah go. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berkenalan dahulu dengan mereka sebab pastinya ramai nak tahu dia ni siapa dekat GKFX Prime, apa tugas dia. So kemudian kita akan ceritalah apa keistimewaan bersama dengan GKFX Prime, betul? So kita bersama dengan Freddy dulu. Okey, Freddy, siap ready ya? Siap, alhamdulillah. Okey, dah makan semua? Dah makan. Memang dah get ready lah untuk on air malam ni? Get ready jugalah. Buat dapat tahu telefon last minute juga. Wah, dia orang ni suka main kejut-kejut ni. Terkejut, tergempar je. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh bertanyakan apa saja tentang GKFX Prime kepada dua tetamu kita, insya-Allah. Saya nak berkenalan dengan mereka dahulu. Pastinya anda juga di luar sana nak berkenalan lebih lanjut. Dua-dua handsome ni. Kerja pula dekat bahagian broker. Masyuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Freddy, kita mulakan dengan Freddy. Freddy, sedikit perkongsian untuk latar belakang, kalau boleh lah. Okey. Saya di GKFX ni, saya as a Master Introducing Broker lah, MIB. Okey, nanti dulu sebelum tu. Okey, nak. Kita nak berkenalan dahulu. Kenalan. Kira macam intro dululah. Okay. Nama penuh ke, kalau boleh kongsi, lepas tu berasal daripada mana, apa yang anda lakukan. Macam tu lah. Tak masalah, boleh. Okey, nama saya Freddy Kisnawan Shah bin Abdul Wahab. Okey, sedap asal nama tu. Biasa. Asal daripada Johor Bahru. Orang Johor. Okey, dah berkahwin dah, anak 5 orang. Okey. Produktif. Biasa. Bila jadi trader ni dia Saling kat rumah. Aduh. Okey. So memang trade full time lah. Full time trader lah. Berapa tahun dah? Kalau cerita pasal tahun tu pun tak berapa ingat lah. Sebab yalah, ada on off jugalah. Bermula dia tu tahun berapa? Ingat bermulanya mengenali forex tu? Kenal forex tu agak lama dah. So lebih pada observation dulu. So observation, so on study. So saya fokus on fundamental study. So after that baru pergi pada technical lah. Bagus lah tu, start daripada akar. Ya. Kan boleh cambah naik teknikal. Tu yang dapat buah besar-besar tu. InsyaAllah. Okey, sebab kita jarang lah orang belajar tentang fundamental dahulu. Kan biasa terus teknikal, tahu nak untung je. Dia lupa kat akar tu kan. Yang menggerakkan candle tu dia lupa. Betul. Okey, dan sejak bila bersama dengan GKFX Prime? Saya sama GKFX ni tahun 2020. Okay. Awal Januari. Saya bersama pada 4 Januari 2020 lah. Sebelum ni dengan broker lain. Okay. Broker lain, so maknanya pengalaman tu ada bawa ke GKFX Prime. GKFX ada hubungi saya, dah offer good offer. Lepas tu kita survey dia punya portfolio agak menarik. So kita pergi pada GKFX lah. Baik. Ni orang kata peluang jangan kita lepaskan. Sebab dia kita kalau mencari peluang, pastinya kita akan mencari peluang yang lebih baik. Betul. Bukannya lebih ke bawah kan. Betul. Jadi maknanya tawaran yang diberikan oleh GKFX ni sangat memikat hati dan tak boleh nak tolak tu. Bukan satu memikat hati tu, satu saya nampak dari segi workmanship dia orang, communication, relation, maksudnya kerjasama dengan GK tu agak bagus. Betul. So berbanding saya dengan broker yang sebelum ni lah. So lebih merasa alam lah ni. Lagi mudah kata orang tu, bahasa pasang mudah bawa bincang lah. Tak, itu yang trader-trader sekarang ni nak, yang dia tak perlu ada macam batu penghalang ke untuk betul. kita seimbang dengan baik orang atas ke orang bawah ke, kita nak mudah mereka hubungi kan. Jadi apa-apa masalah pun
dia nak tanya tu dengan cara hati yang Allah senang. Senang. Ada masalah sikit aku nak tanya dekat Freddy macam mana ni kan. Okey, dan apakah ni baru kita masuk tugas-tugas Freddy di GKFX ni. Okey, kalau boleh kita ceritakan sikit, adakah masuk aja dalam GKFX terus menjadi MIB ataupun daripada start bawah atau macam mana? Saya di GKFX masuk terus kepada MIB. Okey. So kerana pengalaman tu satu lagi saya previous history saya lebih pada IB development team. So saya lebih pada generate IB, duplicate system untuk IB, how to generate client lah. So di GKFX tugas saya lebih pada fokus pada development lah. Kita ada development IB dan kita ada trader development. So every IB yang di bawah link saya, kita akan bagi education, kita bagi knowledge secara percuma aja. Lepas tu dia orang akan duplicate lah pada sistem tu pada trader-trader baru, newbie baru lah. Okey. So kita memang ada facility sendiri. Selain daripada di GKFX, saya sendiri ada facility untuk mengajar sendiri lah. Memang kita sediakan ruang kelas sendiri untuk belajar. Wah, maknanya klien GK ni maknanya mudah untuk akses untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran mudah sebab kita di GK ni, even di GKFX pun pembelajaran percuma. Dengan saya pun kita alliance dengan GK pun kita bagi pembelajaran semua percuma. So kita tak ada charge apa-apa pun. Okey, macam training untuk IB memang sentiasa dilakukan. Kita sentiasa keep developing lah sebab kita pun faham dalam market ni keluar masuk tu biasa. So IB pun ada juga IB yang keluar dan masuk tu biasa, tidak ada offer yang lain. So kita make sure IB tu maintain dalam market selama yang mungkin, dan kita bagi apa benefit yang GK boleh offer pada dia orang dan dia rasa supaya dia orang loyal dengan GKFX lah. Okey, tentang pembangunan ni semua di bawah Freddy lah Actually kerjasama juga dengan GKFX lah. Maksud kita punya plan pembangunan dan GKFX bantu kita bagi sokongan penuh lah pada saya, macam saya di bawah Freddy Market Analysis. So GKFX bagi sokongan padu lah, maksudnya penuh lah pada kita untuk terus bergerak lah. Sebab tu saya kata GKFX ni mudah bawa bincang. Yang mudah bawa bincang tu memudahkan trader-trader di bawah sana, IP, customer apa semua. Itu sangat menarik lah. Okey, stay dulu. Okey lah. Kita bersama dengan yang berkacamata. Nak pantun dulu ke apa? Tak payah. Straight to the point. Straight to the point. Okey, sikitlah latar belakang kalau boleh. Nama saya Taufik Ismail. Okay. So saya ni market analyst dan juga marketing lah dekat GKFX Prime lah. So saya bersama dengan GK ni bermula pada Januari. Asal mana ya? Asal kalau boleh? Asal daripada Kelantan. Kelantan. Kelantan, dan saya merantau kat sini ke macam? Merantau kat sini. Daripada muda dulu? Daripada saya sebenarnya daripada SPM lagi saya dah menantau sana, dah belajar sana sini lah, banyak pergi tempat lah. So senang cerita je, lepas SPM saya balik kat Kelantan tu main jarang lah. Mostly kat luar lah. Semua kat luar So, tapi family semua sana lah. Family half sini, half kat Kelantan. Oh patut. So ada masalah lah. So senang enggak lah. Okey, dan ceburi bidang khususnya kita sebut tentang dagangan mata wang asing ataupun forex ni. Okey, ceburi bidang ni pada pertengahan tahun 2017 lah. First time saya kenal pada benda ni. Pertengahan tahun 2017. So kat situ saya menceburi, cumanya secara rambang je lah. Mana secara tahu tak tahu, macam kita lah macam sembang kedai kopi, kedai mamak So tahu macam standard tu je lah. Standard je. First time kita dengar tu kat kedai kopi dan mamak biasa. So tu lah. Cuma start seriousnya pada awal tahun Januari lah, 2018 lah. Januari 2018 baru start serius. Ambil masa setahun juga setengah tahun jugalah. Nak serius tu. Nak betul komitmen, nak betul confirm betul ke nak pergi ke arah bidang ni. Dulu belajar sendiri-sendiri atau belajar kat kedai mamak ataupun macam mana? Ada ambil kelas? Saya ada ambil kelas pun ada juga, belajar dengan orang ramai pun ada juga, belajar dengan kawan-kawan pun ada juga. So banyak kat maksudnya selagi ada peluang tempat saya nak belajar, saya pergi je. Senang cerita, kata kat sini ada orang buat kelas free lah, pergi. Kat sini ada orang nak berbincang, kita pergi. Selagi ada peluang kita pergi. Pandai cari peluang ni. Nak hidup kan. Kita nak hidup. Nak hidup kan. Kita tu je lah. Kena cari peluang, pandai cari peluang. Dah dapat, grab. Okey, dan bertugas di GKFX. Ni kita baru masuk ke GKFX. So bermula dari GKFX tahun Januari 2018. So saya masuk sebagai account manager lah first dulunya. Daripada AC account manager lah. Account manager tu saya masuk. Lepas berapa bulan lepas tu baru saya diberi peluang lah untuk naik sebagai jadi market analyst lah, juga sebagai trainer lah untuk account manager dekat GKFX Prime lah.
Dan lepas tu tahun ni awal tahun ni baru saya start sebagai marketing marketing department dah di GKFX Prime. Semasa menjadi panel analysis tu, latar belakang pembelajaran dulu sampai boleh meletakkan Taufik sebagai analisis. Saya background saya ada master degree dalam ekonomi lah. Senang cerita. Ni dua-dua ni power ni. So maknanya saya ada ambil, bukan ekonomi kat, saya ada ambil MBA, cuma dia dalam financial management lah. Maknanya financial dah ada subjek ekonomi lah dalam tu. So maknanya background saya kat situ lah, menyebabkan saya faham subjek ekonomi. So secara generalnya, walaupun saya kata ada background macam tu, tapi in the end sebenarnya pengalaman lagi penting lah sebenarnya. Dia praktikal tu lah. Bila saya start benda ni, nampak betul-betul rasa penting sebenarnya pengalaman ni. Betul. Jadi berdasarkan pembelajaran yang dah memang belajar dan kemudian pengalaman boleh mengangkat anda sampai ke tahap menjadi penganalisis yang dibayar oleh GKFX. Betul. Dan berapa lama sebelum naik ke marketing? Dan marketing, so 2018 dan setahun setengah lah baru naik masuk marketing department lah. So setahun setengah baru nak jadi marketing. Apa tugas-tugas sebagai penganalisis ni? Dulu tugas saya antaranya macam kalau ada klien datang nak belajar, sebab kadang-kadang ada klien tiba-tiba datang ke office nak jumpa, nak belajar kan tiba. So saya akan pergi jumpa one-on-one lah, saya akan ajar dia satu persatu daripada basic sampai ke tahap one-on-one? Yes. Bagusnya. Sebab GK kita memang ada classroom dan kita ada macam ada tempat yang kita sedia untuk klien lah, nak jumpa one-on-one, nak belajar pun boleh. Cumanya kalau keadaan terlampau ramai klien datang serentak, so ada setengah tak patut hantar balik lah, ataupun kita tak dapat nak handle. Kalau terlampau ramai pun nanti dia tak belajar sangat jadi serabut jadi sembang benda lain lah. So banyak dah. So maknanya biasanya kalau masa sekarang, kalau pun sama juga, kalau nak jumpa biasanya kita minta dia orang buat appointment dulu lah 2-3 hari sebelum, supaya kita nak susun jadual lah, so boleh jumpa seorang-seorang, semua dah happy lah. Jadi orang semua boleh dapat semua happy. Senang ceritanya, tak nak datang alamak dah full kena balik, datang jauh-jauh kena balik. So tak nak jadi macam tu. So kita prepare betul-betul, beritahu account manager seorang betul-betul, so kita susun lah slow, jadi 2 jam, so supaya semua orang dapat lah. Okay. Saya sukanya bila sebut tentang education ni, sebab bila sebut pasal forex ni dia orang lupa lah. Biasanya dia orang akan bercakap soal nak untung dan nak rugi, macam tu je. Education ni memang agak kurang, bukan kurang lah, saya pun tak faham kenapa. Apa salahnya macam GKFX dia lakukan, jadi klien yang tak tahu apa-apa sampai mendidik mereka boleh trade kan, tapi dia orang kena tahu risiko. Tu lagi macam MIB kita ni. Freddy, tugas-tugas yang Freddy lakukan, adakah ini idea semuanya daripada perancangan Freddy sendiri, ataupun ada juga ambil pendapat daripada rakan-rakan yang lain daripada GKFX? Macam saya cakap mula tadi lah, saya memang kita ada plan, kita ada portfolio, kita plan, kita punya perancangan, tapi apa-apa pun yang kita rancangan kita minta pendapat. Kita mendapat daripada pihak GKFX lah. Biasanya macam saya cakap, mudah berurusan dengan GKFX sebab saya mudah berurusan terus pada CEO Encik Razak. So kita boleh minta pendapat. So kalau ada apa-apa keperluan, ada apa-apa yang kita nak, kita boleh utarakan, dan kalau GKFX kata tak ada masalah, kita boleh terus dengan program kita. So saya lebih macam saya cakap lah, planning tu ada, tapi sebab kita liaise dengan GKFX, anything yang kita buat kita kena bincang dulu. Betul. Sebab kita bawa nama GKFX Prime. So kita tak boleh just simply release apa-apa yang kita buat dan kita jual nama GKFX. So everything kena minta pendapat kawan-kawan lah. Macam saya pun kadang-kadang bincang dengan Cik Taufik. Macam kita buat kelas di mana-mana pun, kita buat road tour pun, sebelum-sebelum ni saya dengan Cik Taufik. Sama lah. Ni ke partner ni? Saya partner dengan ramai orang jugalah. Sebarang memerlukan saya bersedia membantu jugalah. So maknanya sebelum pergi jauh, teknik yang digunakan oleh Freddy. Saya sebenarnya trade, kalau orang kata teknik tu, saya tak ada teknik yang hebat sangat lah. Saya, apa yang saya ajar pada trader-trader baru, saya terapkan adalah kefahaman biasa, support resistance and trend line. Itu the basic lah. Itu yang paling basic. Sebab bagi saya, what for you learn something yang very hard, tapi susah you nak buat decision enter and exit, dan susah anda nak profit. Susah sebenarnya nak macam tu. So kalau teknik yang simple boleh generate income, so why not kita continue dengan tadi. Sebagai satu, untuk trader-trader baru, untuk kita ajar support and resistance and trend line or basic RBS, SSB, ada mudah untuk faham. Memang mudah lah, yang tu memang mudah faham. Sebab dia adalah basic utama untuk sebelum kita ke teknik yang lain. Betul. So kita kelas-kelas saya yang saya buat kelas percuma ke road tour, normally
90% saya akan ajar teknik SNR. Wow. Saya akan ajar tu saja. Saya akan suruh dia orang buat mapping based on SNR, hantar ke saya. Kita ada group Telegram, so boleh bincang, tanya kefahaman betul ke salah. Sebab bagi saya SNR ni tak ada mapping analisis, tak ada siapa yang salah pun. Ya. Dia ada pendapat masing-masing. Ada pendapat masing-masing, tapi kita sekurang-kurangnya bila kita ada grup kita sendiri Telegram selain daripada GKFX community, saya ada grup Freddy Market Analysis. Wow, okay. So dalam grup tu kita banyak bincang lah. Kena bayar ke masuk grup? Masuk free je. Tanya. Masuk free je, dan kita ada provide jugalah. Okay. Untuk kita ada grup borak tu Freddy Market Analysis lah, kita ada provide signal juga percuma di channel, dan kita pun ada buat setup grup untuk IVD mana khas grup untuk IB saja. So siapa saya akan tanyalah klien-klien trader yang dah lama sikit yang berminat nak kata orang tu nak dapat pendapatan tambahan. Ya, betul. IB kan. So saya kita bagi peluang lah kan. Bagi peluang kita offer. Tak ada masalah, kita offer sebab GK dia punya polisi agak bagi saya tak begitu straight sangat. Maksudnya mudah dibuat bincang macam saya cakap tadi lah. So mesra alam. Senang. Senang. Okey. Macam Taufik pula. Kita cerita benda yang sama, tapi sebelum kita pergi ke kelas-kelas, sebab saya akan tanya tentang kelas-kelas yang mereka boleh ikuti, yang klien-klien di luar sana. So sebelum tu macam segi teknikal. Okey. Taufik gunakan teknikal support resistance juga. Biasanya secara generalnya support resistance lah. Sebab kenapa macam biasanya klien jumpa saya, klien yang baru nak belajar, betul-betul kosong, betul-betul kosong. Ramai ni yang kosong kalau kita start daripada teknik yang susah-susah, satu hal lah nak explain kat situ tu. Support resistance pun dah satu hal nak explain lah. Nak pergi teknik lagi susah, lagi complicated, lagi penat kita. So kita nak supaya dia boleh nampak benda ni betul-betul valid, betul-betul boleh buat duit sebenarnya. Kalau dia betul-betul serius fokus, so kita nak cara sesimple yang boleh dan yang mudah dia orang faham dan mudah dia orang nampak benda tu. Dan support resistance sangat senang untuk nampak sebenarnya. Kalau dia follow, cumanya masalah support resistance ni tempat marking saja kadang berbeza sedikit, tapi kalau dia orang praktis hari-hari sebenarnya boleh nampak sebenarnya macam mana perjalanan dia tu, kat marking dekat mana apa semua. So dia orang senang faham, senang nampak. So dia orang akan jadi motivated bila dia orang nampak benda. Bila dia orang sendiri faham, dia orang akan excited dan mula nak belajar lagi. Lagi. Itu lepas pada tu dia nak masuk teknik mana tu terpulang lah. Kan kalau dia rasa teknik yang lain-lain penambahan tu boleh membantu dia jana pendapatan, why not? Terpulang. Okey. Seronok sembang macam ni sebab simple je kan. Sebab bila simple, orang kat luar sana ni kawan-kawan ataupun kebanyakan yang bertanya yang PM Pak Su, dia akan cakap susah ke nak apa ni, nak trade ni. Sebenarnya aku cakap dia senang je. Nombor satu kau minat, nombor dua sungguh settle. Jangan berhenti belajar. Betul. Okey, macam kelas. Okey, tadi kita dah sebut pasal kelas. Macam kelas Freddy, saya kalau kelas saya ada facility dekat NSTEC dekat KLIA. Oi, dekat dengan aku tu. Kita ada. So insyaAllah kalau tak ada paral tahun 2021 kita akan buka kelas di Putrajaya pula. Okay, kita buat facility di Putrajaya. So kelas saya akan kita buat biasa ke belah malam lah. Sebab kita siang ni kadang-kadang ialah orang bekerja, kadang orang trade as a part time. So malam dia free kan. So kita buat kelas malam biasa pukul 8 malam sampai pukul 11 malam. So kelas tu percuma, datanglah. Setiap hari ataupun kita buat setiap hari Khamis dan juga hari Rabu. Sebab saya prefer Khamis dan Rabu. Sebab saya prefer ngajar gunakan chart yang bergerak, live trade. Tu lagi senang. Sebab saya konsep saya mengajar, saya tak pernah mengajar atau terima mana-mana orang ajak mengajar tanpa live trade. Sebab kita kalau bercerita pada chart yang tak bergerak, kita boleh cakap berlaku ni dia naik, berlaku ni dia turun. Tapi kalau live trade, kita at least kita boleh buat macam mana prediction kita daripada price action tu, kita nampak the next forecast is bullish or bearish. So kita nampak. So klien tak faham, in case trader baru tak faham, dia boleh terus tanya. Contoh kita expect candle tu nak bullish, market nak trending up, tiba-tiba dia bearish. So dia orang akan tanya why. So kita akan buat analyze, kita akan postmortem kenapa dia jadi bearish. So kita akan cari from previous candle. Sebab saya naik ke chart. Saya naik ke chart. So saya based on candle movement saja. Saya terapkan 3 lah. Candle movement, market behavior dengan people behavior lah. So 3 benda saya terapkan. So kita tengok pada previous candle, kita akan cuba cari kat mana postmortem mistake tu berlaku lah. Sepatutnya bullish dan dia kenapa dia bearish. So kita akan tengok pada candle-candle yang sebelum ni lah. So kat situ live lah, maksud orang boleh tahu, orang boleh tanya. Bila kejadian tu berlaku, mesti banyak persoalan daripada dia orang. Ya, betul. Kan belajar-belajar ni kan. Sebab dia kita tahu, kan? Kita buat live mapping. So kita dah marking kat sini, kita nak buy, suddenly dia breakout. So kita akan discuss why is breakout. Kenapa dia so kat situ dia dapat tahu pengalaman kenapa dia breakout. So dia orang dah tahu lagi detail berbanding kalau kita ajar pada live chart yang tak bergerak.
breakout sini, so benda tu dah berlaku. So kadang-kadang bila candle berjalan, saya fokus pada fundamental. So bila cerita pada fundamental, kadang-kadang breakout berlaku waktu yang sama, ada data release news kan, kadang-kadang ada sekarang speculation, sentiment. Saya pun biasa galakkan orang tengok pada Twitter, kena tengok macam kena tengok Twitter, Trump tweet, Boris Johnson tweet, benda-benda tu kan ni sentiment tu. Orang yang pegang ekonomi kita kena tengok. Kadang-kadang orang kata belagak lah kau ni. Bukan belagak, kita forex trader. Ya, betul. Kan kita kena tahu. Kita kena ambil tahu. Kita tak boleh just based on bagi saya, sebab technical is good untuk kita trade, tapi it's not perfect untuk kita dapatkan profit yang betul lah. Jun, sekejap lagi kepada anda di luar sana, sekejap lagi saya akan ke ruangan komen. So saya bacakan komen-komen anda, dan kepada rakan-rakan kita di luar sana, ini peluang anda untuk Lembah Kelang. Dia dah ada di Instead dan juga Putrajaya bakal kelas. Okey, dan kemudian kalau anda ingin menjadi customer, ni peluang anda boleh tanya apa saja. Okey, macam Taufik pula. Kalau Freddy macam tu, kalau Taufik pula saya mostly fokus dekat kita punya office lah, dekat Bangsa tu lah. So kat salah satu tu memang ada office tu memang gabungkan dengan kelas lah kat sebelah tu. So maknanya office dan juga kelas. So apa-apa pun kalau nak belajar, kita boleh buat kelas kat situ lah. So usually kalau sebelah malam biasanya kita ada hire orang lain lah. Baik. Sebab dulu sebenarnya sebelum saya marketing, saya handle juga kelas malam. Baik. Tapi sebab sekarang dah kerja siang, dah kerja marketing, nak sambung malam penat agaklah saya. So kita hire orang luar untuk mengajar sebelah malam lah. Tapi sekiranya ada klien datang unexpected pada siang hari, saya boleh handle lah, one-on-one, tak ada masalah lah macam tu. Ataupun kadang-kadang ada IP ataupun siapa-siapa nak buat kelas dan dia nak minta pertolongan saya untuk mengajar. Saya baru nak tanya tu. So saya pun boleh tolong dia orang juga. Maknanya boleh turun ke mana-mana. Boleh turun ke mana-mana. So lepas tu saya turun dengan Freddy dulu. So dia ambil part yang ada advance pun pergi dekat dia, tapi untuk klien yang basic punya saya ambil dulu. So saya explain basic punya apa semua, bagi dia orang ready bersedia, baru pergi pada Freddy, hantar kepada Freddy. Kalau macam tu Pak Su kena pergi dekat Taufik tu lah. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa pertanyaan saya ke ruangan komen sekejap. Muhammad Nur Tokmat, AQ belajar main saham forex dekat setahun, tak pandai-pandai juga. Aku tak pandai cakap orang putih. Ni. Okey Taufik, mereka fikir bila kita sebut pasal forex dagangan mata wang asing, bahasa Inggeris ni penting ke, ataupun sebab saya tahu ada juga trader forex yang tak boleh berbahasa Inggeris langsung tapi still make money. Bagi penerangan dekat Muhammad Nur Tokmat ni. Okey, bagi saya bahasa Inggeris tu tak ada penting pun sebenarnya. Cumanya ada certain term kita kena faham lah. Tapi certain term ni sebenarnya once kita faham, tak kisahlah sebenarnya. Kita dah faham by heart atau dengan hati apa maksud dia tu, semua simple sebenarnya. Sama ya sebenarnya, English ke, BM ke, Melayu ke. Jadi kita faham, orang kata bull, kita tahu beli tu harga naik. Kalau English gitu dah settle lah. Tak perlu faham ayat sepanjang semua, tak perlu pun. Okey, ni dia kelebihan bila kita berdagang mata wang asing macam Muhammad Nur dia tak perlulah kita kena SPM kena score English tu boleh. Ya, betul. Okey, diharapkan Mak Nur bolehlah hubungi dua orang kat sebelah saya ni. Kalau untuk tahu lebih lanjut macam mana, tak pandai BI tapi still boleh trade forex. Betul. Okey, wah ni bos besar ni. Razak Muntalib ni kacak master. Ni semua manfaat benar pakai live trade. Okey, kita bercerita pasal live trade ni Andang Su Priyadi. Freddy, kenapa pendekatan yang macam tu Freddy ambil? Adakah daripada segi pengalaman lepas? Alright. Saya lagi suka pendekatan live trade tu sebab apa? Base pengalaman lepas tu pun dia juga. Lepas tu kita perhatikan banyak orang nak belajar di luar sana. Satu is in term of cost, kena bayar. So dia orang tak pergi bayar, dia tak mampu. Ada orang kurang kemampuan. So dia kita bercakap macam tu senang. Senang, kurang kemampuan. So apa yang biasa trader akan buat, dia akan pergi pada internet Google. Itu je lah. Bila dia Google, adalah PDF, banyak orang share teknik macam-macam. Tapi bila teknik tu dari segi pembacaan saja, dari segi grafik kita nampak cantik. Dalam forex grafik memang cantik. Sentuh resistance naik, sentuh ni naik turun. Tapi realitinya bila dia masuk dalam real market,
biasanya lah bahasa kasarnya kena lipat lah. So apa yang saya nampak bila kita pendekatan secara live ni, kita apa yang kita boleh buat, dia orang faham kenapa candle tu macam tu. Kenapa kita nak buy? Sebab paling penting dalam forex ni bukan technical. Bagi saya technical is about 5 to 10%. Sebab apa technical? Kalau kita cerita pasal support resistance, kita tarik for example dekat daily support resistance, the whole world, satu dunia tengok benda yang sama je. Benda yang sama. So kita expect apa? Kita expect Joshua akan follow kita punya support resistance ke? Mana maunya. Betul. So kita kena berfikir di luar kotak. Kita kena cakap dalam forex is about manipulation market. So support resistance betul, apa yang kita buat tu betul, tapi kita kena tahu at the back. Forex bagi saya based on pengalaman lah, forex sebab benda yang dah well planned sebenarnya. It's politician. Benda-benda tu dah well planned. Kalau kita perhatikan berlaku breakout, crash market, berlaku manipulator of oil yang lately semua, itu semua benda yang dah dirancang. Kalau kita tengok based on geopolitik, dia selari. Betul lah. Dia selari. So kalau kita belajar forex, apa yang saya cakap, bila kita belajar live, so kita boleh relatekan dengan fundamental, dengan data-data, dengan sentimen-sentimen. Tak tahu banyak tak apa, sekurang-kurangnya tahu sedikit. Tahu asas lah. Kalau contoh for example inventory oil, minyak lebih oversupply. So bila oversupply, that mean demand tu kurang. So demand tu what happen to oil punya price. So bila oil price reflect, kita kena tahu asas sekurang-kurangnya which country yang akan reflect. So kan ada kan contoh kalau gold price which country. Sebab kalau itu bila pengetahuan macam tu, bila kita berbincang macam tu, kita dapat banyak idea. So kadang-kadang macam saya sendiri pun, bila even new trader, dia orang banyak info di Google. So bila dia bercerita, dia tanya, kadang-kadang benda tu kita tak tahu. Tak semua benda kita tahu. So kita akan more postmortem, kita akan lebih study benda tu kan. So ada orang kata bila gold naik JPY macam ni, saya actually from beginning kita dah tahu lah gold is impact to IOD. So tapi pemahaman, sebab pemahaman tu jadi salah, konsep tu salah sebab dia tak ada cikgu. Belajar ialah kat PDF ebook yang simple 7 page, expect nak profit $1 million. Tak dapat dia. Tak dapat dia. Kau kena cari cikgu. Okey, menarik, jawapan yang menarik juga. Okey, wah ni dah banyak teknikal korang tanya ni. Don't predict. Okey. Sebelum korang tanya banyak-banyak, kita nak tahu juga. Okey, apa keistimewaannya berada jika bersama dengan GKFX? Ni kena Cik Taufik. Okey. So, apa keistimewaan dia? Keistimewaan dengan kita ni, biasanya kita tengok pada keperluan pelanggan kita lah, peluang pada klien kita. So macam setengah klien ketika ada setengah IB kita, ataupun dia kata macam dia berminat, dia menarik, dia suka dengan GKFX kan. Masalah sekarang dia tak erti nak tarik klien macam mana, ataupun tak erti nak tarik orang. Sebab apa, dia kadang-kadang dia trade sendiri pun tak berapa nak pandai, betul tak? Okay. So untuk macam ni kita boleh support dia, kita boleh tolong dia buat kelas, kita boleh provide dia punya apa yang dia perlukan lah. So kita boleh provide juga kelas untuk IB development untuk dia pun boleh juga. Ataupun kita boleh perkenalkan dia kepada MIB lain lah, yang mana boleh tolong dia develop dia punya network pun ada juga. So mana kita tengok apa dia perlukan, so kita akan tolong daripada situ. So kalau dia kata dia nak memang pure nak trade sendiri, kita akan ajar dia lah macam mana sampai dia boleh faham basic. Lepas tu kalau dia perlukan lagi advance, kita akan show lah kepada cikgu mana rasa dia sesuai untuk dia, ataupun tengok masalah dia dekat mana. So mana kita tengok kat situ. Okey, tuan-tuan, pastinya anda clear ya berkenaan dengan ini. Saya untuk permulaan ni saya nak bagi anda kenal siapakah tetamu kita, supaya nanti anda tak tanya siapa dia ni, tiba-tiba tanya bercakap pasal bonus ini apa semua, sebab kita belum masuk lagi bab-bab kelebihan menjadi klien GKFX. So jadi dah dapat dah. Okay, sekarang ni saya nak ke agak serius. Untuk apa kelebihan dan apakah yang anda perolehi, ataupun bonus-bonus tertentu untuk sekiranya anda menjadi klien kepada GK. Yang ni saya nak ke mana? Kalau jadi jadi klien, apa kelebihan dia? Kalau ada sudut promosinya, dari sudut promosi biasanya kita ada promosi yang tetap dan kita ada promosi ikut season lah. Biasanya kita ada macam-macam lah. So sekarang kalau kita ambil sebab sekarang kita akhir tahun kan, so kita ada end of the year promotion lah. So end of the year promotion ni kita ada 2 sekarang, yang mana kita buat promotion yang agak istimewa lah berbanding dengan promotion lain. So pertama sekalinya kita ada VIP account yang sebelum dia perlu minimum deposit 5,000, kita downgrade kepada 1,000 sahaja. So mana kelebihan VIP account ni, mana spread USD dia atau spread standard variable dia ada serendah 0.6 lah.
tanpa ada sebarang komisen extra apa semua tak ada. Tak ada. 0.6 spread Euro USD dia. Okay. So maknanya itulah spread kita, mana spread terendah lah untuk standard variable. Mana tu salah satu account kita offer lah untuk bulan 12 ni sahaja. Baik. Dan satu lagi kita ada offer untuk support floating punya bonus lah, yang mana 30% defensive bonus kita panggil, yang mana dia support floating 30% dengan minimum deposit 1000 dapat 30% lah, dan boleh clean sampai lah sehingga 3000 kredit bonus lah. So maknanya boleh depo banyak mana yang boleh sampai cukup claim 30 dan 3000 lah total USD mana untuk bonus tu. Ini untuk bulan 12 saja. Okey, sekiranya dia menjadi klien baru, nak buka akaun. So apa yang perlu dia buat dan juga apa kelebihan? Okey, dia nak depo berapa banyak, dan ada tak bonus-bonus pengenalan? So untuk klien yang baru, first kali biasanya setiap klien di GKFX Prime kita akan provide account manager lah, supaya dia orang tak lost lah. So maknanya dapat saja dia register account kat kita, normally dalam 2-3 days akan ada account manager akan call dia, tanya encik register dekat kita, saya tahulah kenapa encik register, apa yang encik perlukan. So biasanya berdasarkan communication antara account manager dengan klien tu sendiri, kita akan decide lah apa sesuai dengan klien lah. Normally untuk klien yang baru nak belajar, kita akan bagi dia bersama bonus support mahajir dan juga kelas lah. Maknanya automatik kita showkan, kalau encik baru nak belajar, kita akan readykan kelas untuk encik apa semua lah, untuk follow up satu persatu lah. Kalau katakanlah dia jauh sangat daripada kita akan buat kita ada FB live lah untuk dia follow lah setiap minggu. So itu pun ada kita provide juga. Dan tengok pada klien, setengah klien kata dia macam tak nak lah, kata nak belajar trade, dah lama trade tak pandai-pandai tu, dah bertahun dah trade tak pandai-pandai pun tak ada juga, memang ada benda ni, ni ada sebab ada tu. Sebab itu pun kita tahu lah kan, kita pun bagi option lain. So kita ada MEM dengan PAM juga kita provide. MEM dan PAM tu. So MEM dengan PAM ni maknanya kita ada fund management punya sistem lah, yang mana kat situ kita ada master kita, mereka kata dia ada master yang sebagai fund manager lah, trade untuk klien. So klien yang ada duit tapi tak ada masa nak belajar, boleh melabur anda diorang ni lah. So ada performance diorang semua, diorang boleh check kita punya website lah. Maknanya dia transparent, maknanya dia telus lah. Telus boleh nampak semua. Ada rekod dia, PAM tu semua ada rekod lengkap rekod. Cuma MEM ni susah sikit, sebab biasa MEM ni untuk group IB tersendiri je lah, so susah sikit nak nampak rekod diorang. Tapi kalau PAM memang semua nampak public dia punya rekod, semua orang boleh nampak. Serendah berapa untuk letakkan itu bergantung pada fund manager lah. Ada serendah $10 pun ada, serendah $50 pun ada, bergantung pada fund manager dia orang yang decide contact tu sendiri. Dan pembahagian pun bergantung pada fund manager juga. Tapi normally antara 20% ke 30% lah profit sharing. Normally kan, sebab bukan dia trade pun. Dia tunggu putusan tengok je. Macam tu lah. Kalau ada persoalan, anda kena tanya soalan, sebab janganlah lepaskan peluang ni. Saya tak tahulah kalau lepas ni GKFX sambung ke tak. Sebab benda ni dia kena beritahu setiap minggu. Sepatutnya kan, baru klien-klien baru ni, aku tahu GKFX hari ni setiap hari ni dia akan kita boleh tahu kan. So keyakinan lah. Dan susah tak nak menjadi klien kepada GKFX untuk permulaan? Susah tak? Sangat senang sebenarnya, tak ada masalah apa sebenarnya. Biasanya apa kena disediakan? Biasanya IC atau lesen mana pun tak ada masalah untuk mengesahkan akaun dia lah. Penting, alamat dia apa semua, mengesah akaun semua. IC satu dokumen dah cukup, tak perlu bank statement semua tak perlu, hanya IC ataupun lesen memadu dah cukup. Dan dia perlu register dia punya email semualah dekat kita punya website. Dan the moment account manager contact dia buat mengesahkan semua, automatically dah settle lah kat situ sebenarnya. Cumanya perlukan deposit serendah $50 lah untuk mengaktifkan dia punya account. Yang mana lepas deposit $50 saja dia dah layak untuk masuk kita punya kelas lah secara percuma. So maknanya dia bukan bayar kat kita pun, dia untuk account trading dia juga lah sebenarnya. Nampak? Bukannya susah pun, IC je. Tapi dia berdaftar, anda kena berdaftar, kena isi form, kena bagi email supaya senang nak dihubungi, sebab kita tak nak orang di luar sana menganggap ini adalah scammer. Sebab ini scammer tu cara dia lain. Cara kita ni ada hitam putih. At least kita mendaftar untuk menjadi klien dengan serendah $50 USD. Kemudian kita ada kelas. Dia bukan suruh tunggu kat rumah. Kalau tunggu kat rumah tu scammer je. Kan? Dia ada kelas, anda boleh hadiri kelas macam mana, daripada kelas basic sampai anda pandai lah. Sampai pandai lah. Kan? Bergantung. Saya cuba cari manfaat benar pakai live trade. Terima kasih Andang. Kemudian Tuan Freddy ada buat copy trade tak?
daripada Raziman, copy trade. Sebab di GKFX ni dia tak ada sistem copy trade, tapi dia ada MEM lah, MEM ataupun PEM. Oh, yang tadi so saya previous memang kita gunakan tu lah. Saya memang ada running MEM, so kita ada running PEM juga. So buat masa sekarang ni kita baru, saya baru grup Freddy Mechanics baru open MEM minggu ni. So insyaAllah tak ada paral. Siapa yang nak follow boleh hubungi GKFX Account Manager, cakap nak copy Master Freddy. So tak ada paral, insyaAllah dalam minggu depan saya akan run copy trade. Wow. So anytime boleh copy lah. Maksud even saya dah run, dia boleh copy anytime lah, as long saya masih, kita kata orang account masih aktif lah. Alright. Baik, janji ada account dengan GKFX? Dengan syarat account GKFX, tak kisahlah mana-mana account manager sekalipun. Okay. Serendah? Saya MEM saya serendah $200. $200. Paling tinggi? Maksimum? Saya ambil $200 saja. Maksimum tak ada limit lah. Kalau dia nak invest more, sebab kita dengar kalau copy trade ni ada yang no limit lah apa semua. Yang ni saya memang $200. Saya punya, siapa yang follow MEM saya, dia akan once dia telefon account manager, dia akan buat LPOA contract. So dengan profit sharing dia kena kontrak kan? Profit sharing 70-30, setuju. So setuju, dia depo $200. So saya akan run lah account dia. Baik. Okey, dah terjawab ya. Boleh hubungi Freddy. Freddy, account boleh suruh orang di luar admin tolong masukkan nama nak hubungi ni. Sama ada Taufik ataupun Freddy. Hubungi saya pun boleh, okay. Ataupun account manager GKFX mana-mana pun tak ada masalah. Pun boleh nanti senang lah nak kontak support kita pun tak ada masalah. Tak ada masalah sebab bila cakap nama saya, nombor telefon? Nombor telefon saya ada. Okey, ingatkan pejabat ada nombor rasmi kan? Saya ada nombor personal lah. Tapi saya tak buat name kat saya sekarang. Kalau ada nombor siapa nak hubungi personal, kita ada 1 minggu lagi. Okey, kita kena layan orang kat luar ni sekejap Tak apa. Okey, baju cantik, memang cantik. Tengoklah broker mana. Okey, pertanyaan. Harap-harap GKFX buat kontes lagi. Okey, tentang kontes. Sedikitlah Taufik. Kita ada yang lepas kan? Baru lepas habis kontes. Cerita sikit dan juga capai tak matlamat. Okey, kontes kita yang berlaku pada bulan lepas kita panggil sebagai profit split contest lah. Yang mana dengan deposit semua fix $100 semua orang. Maknanya kita bermula dengan $100, kita tengoklah siapa yang berakhir dengan balance yang paling tinggi lah. So dalam masa sebulan. So tujuan kontes ni sebenarnya kita nak tengok sama ada betul ke benda ni macam telus semua orang boleh nampak apa yang berlaku dalam pedagang-pedagang dalam dunia ni sebenarnya. Apa pedagang kita yang buat. So tujuan tu tercapai lah. Kita boleh nampak bahawa ramai trader yang boleh berjaya sebenarnya dalam trading forex. Ramai yang profit. So boleh nampak semua benda tu. So dan hadiah kita bagi pun agak grand lah untuk pemenang dia lah. Berapa yang lepas? Tempat pertama kita bagi $3,500. Tempat kedua kita bagi $1,000. Tempat ketiga kita bagi $500 lah. So dengan modal 100 sahaja, kalau pemenang tu dapat $3,500. Tak tambah dengan profit yang di trade lagi. So maknanya campur semua tu lah. Berapa ratus persen daripada $100 tu dia dapat? Pemenang kita dapat 500% daripada $100. So mana masa sebulan dia trade $100 jadi lebih kurang 600 lebih lah. Betul, tambah lagi 3,500 hadiah dia buat balik. Tapi kalau tengok pada sejarah-sejarah sebelum pemenang tu, ramai yang almost 1,000% pun ada. Ada yang tinggal dia lagi tinggi pun ada. Ada yang 1 week before dia nak close, dia dah winning rate about $4,000 USD. Ya betul. Ada. Maksudnya kita nampak apa ramai trader-trader ni mampu generate sebenarnya. Sebenarnya orang Malaysia ni tak ketinggalan dalam dunia forex ni. Banyak juga trader-trader yang keluar negara trade untuk orang kaya. Tahu. Okey, Makno Tok Mat, kita tak putus asa belajar, terus belajar. Siapa ni? Cikgu Taufik ke Syafiq? Kau ni salah nama ni. Okey, give away baju. Okey, baju ni macam mana? Kalau jadi klien dapat ke macam mana? Bagi klien, jadi klien deposit biasanya akan dapat lah. Ataupun paling senang sekali datang ke office kita. Di Bangsa Di Bangsa. Datang kelas kita biasanya akan dapat. Alhamdulillah. Sibuk tanya baju. Tahu lah. Okey, sabar Makno, relax. Nak baju. Dekat mana kita nak tentukan untuk take profit selepas entry? Wow. Hari jadi itu betul. Sebab dia tahu Freddy ada kat sini. Kan, dia tahu Freddy ada kat sini. Susahlah, tak ada chart nak tunjuk kan. Ke Freddy boleh terangkan? Basically lah apa yang saya apa yang saya ajar ni, kita cara asas lah. Asas. Biasa on technical kita tahu, kita macam kita set up intraday. So kita pakai PO, pending order. Once trigger pending order, kita take profit on, for example on selling lah, kita ada
kita akan take profit on support 1, support 2, support 3. betul, Tapi betul. apa yang biasa saya terapkan pada trader atau kawan-kawan saya yang trade ni, saya akan cakap take profit TP itu adalah satu benchmark saja. Benchmark kita tak boleh, sebab banyak trader ni bukan apa, dia suka screenshot something, sell di pucuk, TP di akar. So bila dia terlampau fokus pada dunia glamour macam tu, so biasanya glamournya sekali, MC-nya 10 kali. Okey. Kenapa tak boleh ke kita nak ambil profit daripada tengah-tengah ke? Kenapa kena ujung lepas tu kena yang bawah sekali? Itu masalah. Sebab tu saya kata bila kita ngajar, kita terangkan orang pasal trader behavior ni, banyak majority trader kenapa orang kata 95% of retail trader gagal. So sebab apa, banyak trader lagi mentality orang kita ni, dia suka tunjuk something yang wow factor. Okey. Dia berjaya buy di paling akar dan dia boleh hold almost 3 bulan TP di pucuk, tapi dengan lot size 0.01. Alright. Okay. So the best thing biasa apa yang saya terapkan, kita dah marking pending order, trigger, letak TP, tapi TP is a benchmark. Kita boleh kutip in between pun tak ada masalah. As long kita profit, tak ada masalah. So kalau ada few layers, why not kita kutip few layers then hold few layers lagi pun tak ada masalah. Tapi banyak orang nak hold sampai ke akar. So bila market reverse kalau tengok pada technical, memang kita nampak dia nak turun for example 200 feet, tapi kita tak tahu along 200 feet tu apa sentimen berlaku. Tiba-tiba contoh Boris Johnson kan jatuh tangga ke kena COVID kan, kita pun tak tahu. Benda-benda tu reflect pada market. Reflect pada market. Okey. Ini nak jaga hati supaya tak tamak, sabar. Okey, tak payahlah nak betul-betul beri pucuk. Kalau betul mapping anda tu, anda kiraan anda tepat, Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Muhammad Fatir. Kirim salam Master Freddy daripada tim JKFX Simpang Renggam. Wow, jauhnya perjalanan Simpang Renggam. Kita pernah buat kelas di Simpang Renggam, live trade. Terima kasih Henny dah kongsikan nombor telefon account manager Afiq Azman. Terima kasih Afiq. Ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, kita terus ke macam mana nak trade untuk hujung tahun, atau relax dulu tunggu tahun depan. Okey. Boleh tak? Boleh. Sambil-sambil kita sembang pasal JKFX kan? Boleh, betul. Okay. So banyak persepsi lah tentang hujung tahun ni. Market, orang kata hujung tahun market agak volatility dia agak tak stabil. So banyak professional trader avoid market hujung tahun, tapi realitinya sebenarnya tak pun. Dalam forex, volatility yang tinggi itu adalah yang trader suka. Tapi kita yang jadi orang trader, retailer baru, trader baru yang rasa macam market hujung tahun ni suka melipat, buat exit apa, bila volatility tinggi, movement tu besar, dengan dia punya style trade dia berbeza. So dia orang banyak guna style trade macam for example lah, layer insang pari layer dengan equity yang tak, kata orang kita kena realistik. Equity berapa target profit kan, tapi itulah yang paling baik kan. So banyak orang macam saya cakap dalam anggapan, kita depo $100, tapi kita expectation that $100 can make 20,000. Bukan tak boleh buat, dan bukan tak pernah orang buat, tapi berapa orang yang mampu buat. Dan mungkin benda-benda tu berlaku, macam saya cakap dalam forex ni sebenarnya ada dua perkara dah, teknikal, satu lagi kadang-kadang orang based on luck. Entry tu jadi entry yang luck, entry terus dapat shadow entry dan terus for example terbang ataupun terjun. So dapatlah profit yang banyak tu. Tapi majority kita trade dengan cara yang betul lah, lebih konsisten lagi bagus lah. Better kalau macam saya suka mengajar, kalau kelas saya biasa student saya akan suruh don't prefer Excel. So depo $100 target for example $20 per day. So saya akan pastikan dia orang tiap-tiap hari withdraw $20. Tapi kena tulis dekat Excel, hantar report dekat saya selama sebulan. Kita nak pastikan kita trade dengan emosi yang stabil. Hubungi Freddy. Okey, Taufik pula. Di hujung-hujung tahun ni kebiasaannya bagi Taufik pula. Biasanya sebab saya kata tadi lah, mostly siapa yang berlainan saya ni mesti orang yang baru-baru lagi. So saya tak galakkan sangat lah sebenarnya. Memang betul dapat cari peluang. Saya kata tak salah, boleh trade, tapi nya untuk yang baru belajar, sebab tak nak bagi dia orang terkejut shock. Ya, betul. So elakkan kalau boleh.
So sebab kenapa peluang bukannya bulan 12 saja, tahun depan ada lagi, bulan depan ada lagi, banyak lagi. Selagi kita hidup, kita bernafas bernyawa, banyak lagi peluang kita peluang tu sentiasa ada kan. So kalau tak ada pengalaman, tak ada preparation yang cukup untuk bulan 12 atau bulan 1 ni, so kalau boleh elakkan dululah. Trade berhemat. Trade berhemat. Kita trade dengan cara yang berhemat. Cara berhemat. Okey, saya takut nanti dia orang marah kat saya. Saya terpaksa layan Okey, Freddy teknik dengan teknik apa ni? Apa nama teknik yang Freddy guna? Dia tulis kat sini teknik bobo. Alright. Okay, actually itu bukan teknik tu, saya generate lah. Saya actually bukan teknik bobo sebenarnya. Teknik tu simple. Teknik 8 kita panggil teknik H4 lah, 8 pagi. So kita teknik 8 pagi. 8 pagi. Maksud every candle close pukul 8, saya akan ajar satu mapping yang simple, 5 pip above, 5 pip lower, dan buat mapping, dan consistent profit sekurang-kurangnya setiap pagi dapat, setiap hari lah untuk ni trader 20 to 30 pip TP. Alright. So tapi sebab ini mesti budak tim Sempan Renggam lah ni. Okey. Tim Sempan Renggam dia tukar nama teknik saya teknik bobo. Dia kata sebab apa? Bangun tidur. Teknik bangun tidur. Oh iya kan. 8 pagi. 8 pagi. Oh, ni lepas subuh terus tak tidur ni. Tu teknik tu siapa yang nak belajar bolehlah cari saya. Tu simple je. Menguji teknik tu ajar kita tentang sabar. Selagi itu mana candle tak over kita punya marking 5 pip, tak boleh entry. Oh, kena tahan diri lah. Tahan diri. Sebab apa? Kerana banyak trader ni, satu masalah trader ni, dia tak boleh tengok chart dia kosong. Itu satu, itu paling besar. Okey, ni dah pergi ke arah macam kelas pula ni. Master, okey, antara dua-dua lah. Lepas MC kena buat apa? Sikit. Tapi lepas MC kena boleh faham dulu kenapa kita MC. Itu paling penting lah. Dan biasanya setengah orang di MC dia nak revenge. So dia pun nak trade lagi. So tu sebenarnya masalah sebenarnya. Kita kena pasti kenapa kita boleh MC dulu pertama sekalinya. Sebab emosi kita ke? Sebab emosi lagi lah kita tak patut depo lagi. Kita sabar dulu. Sebab kenapa? Makin kita deposit, makin kita tertekan, makin kita nak revenge, so makin emosi makin kacau. So makin tak betul lah kita trade. Trade ni saya tak kata dia susah, tapi tak kata dia senang juga sebenarnya. So maknanya dia dah tak senang, gabung lagi dengan emosi yang kacau, lagi tak senang. Itu yang jadikan tak senang. Makin tak senang emosi tu yang okey. Terima kasih. Okey, Jonathan Petrus, tumpang tanya tuan, profit bila boleh keluar dan macam mana mau keluarkan? Okey, ini kebiasaannya orang-orang dia akan tanya yang tu dulu. Nak depo cepat ke? Nak withdraw lambat ke macam mana? Okey, silakan. So deposit biasa normal lah, mana broker pun sama, biasanya instant lah kita pakai online banking, so tak ada masalah. Mostly kita ada support 5 online banking lah kita pakai. So ada Maybank to You, CIMB, RHB, Hong Leong, Public Bank, so boleh guna salah satu lah untuk deposit, ada masalah. So untuk withdrawal pula, biasanya withdrawal kita paling lama pun 24 jam lah. Kita akan proses sekali sehari saja. Mana broker pun. So biasanya kita akan proses pada 11 malam lah, antara pukul 9 ke pukul 11 malam. Kena pastikan settle. Maknanya kita akan proses masa tu. Siapa minta withdrawal request sebelum waktu tu, dapatlah malam tu. Tapi kalau withdrawal kalau minta pukul 11 malam, mana esok lah jawapan dia. Esok lah mana. So mana dah terlepas masa kita dah proses. Tapi kalau siapa minta sebelum bawah tu, kalau minta pukul 8 minta, so sejam dah masuk lah, sejam 2 jam masuk lah like on dia. Okay, Jonathan. Okay, senang je. Senang. GK senang withdraw. Senang withdraw. Senang withdraw lah. Sebab GK, kalau masa withdraw di GK ni. Okay, ada apa-apa kontes yang untuk capai tahun tu? Tak ada kot mana ni. Tak prepare apa-apa pun. Tak, misal kata untuk daripada GK sendiri, untuk ujung dah lepas kan. ada. Cuma bonus yang ni je lah kan. Promotion yang baru je lah kita ada sekarang. Okay, setelah hidup GK Effect, alhamdulillah. InsyaAllah. Dan nak habis ni, jangan kacau saya menunggu cabutan bertuah. Ya Allah, cabutan bertuah. Mungkin minggu depan ke? Kita tengok macam mana minggu depan. Kita prepare. Kita tengok macam mana kalau minggu depan GKFM hantar Freddy dengan Taufik lagi. InsyaAllah kita buat siapa share paling banyak ke? Boleh tak? Kan? Okay, baik. Ni kita ada lebih kurang 9 minit lagi. Saya nak bagi 2 lah waktu tu. Okay, Freddy, promosikan sikit kelas anda dan juga kenapa mereka kena bersama dengan JK Effect Prime. Alright. Okay. Saya nak kata promosi tu tidaklah. Maksudnya siapa-siapalah trader baru, lama yang willing nak belajar, boleh join saya punya community. Baik. Di Freddy Market Analysis di Telegram ada, so boleh hubungi saya direct pun tak ada masalah. Ataupun admin dalam Telegram tu. So tapi maksudnya macam nak belajar lah, nak menimba ilmu tak ada masalah lah, cuma je lah hubungi je kita orang.
Kalau nak jadi IB macam mana? Jadi IB tak ada masalah. Maksudnya Adalah mungkin ada kita tak sekat nak jadi IB, tapi yalah, bila kita nak jadi satu introducing broker, maksud kita kena ada effort lah, kita ada commitment sikit. So kita at least kurang-kurangnya kita tahu apa yang kita trade macam mana, technical macam mana, sekurang-kurangnya tahu asas, dan mudah untuk bila ada klien-klien baru yang kita bawa, dia boleh terangkan sekurang asas. So kepada yang Ivan mungkin dia boleh serah pada saya lah. Baik. Taufik. Okay. So sini saya cakap untuk siapa-siapa yang berminat untuk belajar atau menyertai GKFX Prime ni, biasanya kita berminat untuk berjumpa dengan directly dengan klien lah kalau boleh biasanya. Sebab kenapa? Kalau kita berjumpa, kita senang memahami masalah klien dekat mana. So senang untuk kita settlekan benda tu. Dan katakanlah klien tu jauh daripada kita, sebab kita kat Bangsar, betul tak? Klien kat Johor, kat Melaka apa, jangan risau. Sebab kenapa? Kalau lah PKP ni settle lepas ni, kita mungkin akan start buat road tu balik lah pada tahun depan lah, InsyaAllah kalau boleh. Maksudnya macam sebelum PKP sebelum ni, setiap bulan kita akan pergi salah satu negeri, setiap bulan akan pergi sekali. Contoh sebenarnya sebelum dengan Freddy sebelum ni, kita pergi kat Melaka, kat Johor, kat Terengganu, kat Kelantan. Setiap bulan kita akan pergi. Maka ada satu event je start kat Kedah pun ada, tapi sekarang kita stop kejap lah sebab masalah nak travel susah. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa, kita tak boleh buat apa. So kalau lepas ni, kalau benda ni dah settle, insyaAllah kita akan start balik. Datang buat badan je lah. So jangan risau, kita boleh jumpa satu-satu setiap negeri, kita akan jumpa buat event. Sebab ini salah satu cara yang sangat-sangat baik. Bila ada orang nak berjumpa walaupun dia duduk jauh, tapi dia nak berjumpa contoh dengan Taufik, dengan Freddy, maknanya Freddy akan set time untuk road tu, akan beritahu dia orang lah, sabar, tarikh-tarikh sekian akan pergi sana. Maknanya dia boleh lah kompos sikit, 10, 20 orang macam tu kan. Okey, sangat menarik. Dan ni pasal ada masa lagi ni. Kan? Pasal ada masa lagi. Kita cerita tentang nak daftar sebagai klien GKFX. Okey. Sekali lagi, ni penghujung-penghujung. Ada mungkin yang baru tengok. Okey, yang baru tengok, dia nak tahu macam mana cara nak daftar. Biasanya paling senang sekali masuk ke website kita, ada tempat pendaftaran lah. So boleh masuk, buka tadi ya. Boleh masuk GKFX Prime, ada pendaftaran. So kat situ normally the moment kita register sahaja, masuk nombor telefon kita dengan email kita, dalam 2-3 hari account manager akan call, dan account manager akan guide satu persatu sampai dia orang register betul-betul, tak ada masalah. So tak faham macam mana pun, account manager akan bersabar, akan guide juga sampai dapat. Itu memang on the spot, kita akan call, bagi tahu. Kadang-kadang kita tolong buat berada, kata okey cik nak tak faham, tak apa, kita boleh tolongkan buat macam ni. So semua ada, kita akan guide satu pada A sampai Z lah, tak ada masalah lah. So memang jangan risau, the moment dia register bagi nombor telefon saya kat kita contact dia, semua dah di handle. So ada orang akan guide, ada seorang, setiap orang akan dapat personal account manager untuk guide dia orang lah. Okey. Berapa account manager yang ada sekarang? Sekarang ni kita ada lebih kurang dalam 14 lah, lebih kurang 14 account manager. Campur semua lah, ada 2 side. Kita ada satu account manager, kita ada satu senior account manager lah, yang maknanya handle klien besar-besar sikit. Terkejut sekejap. 14 orang Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini peluang anda untuk mengenali, untuk bersama dengan GKFX Prime. So jangan lepaskan peluang anda. Pembelajaran diberikan. Untuk permulaan ada bonus. Permulaan tadi biasanya permulaan 50 USD tu. Dia akan dapat support margin lah. Support margin bonus, kita dapat 50% support margin bonus. 50% tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian memang mesra alam. Kemudian kita ada tenaga-tenaga pengajar yang takkan meninggalkan anda bila dah daftar. Anda, aku nak pergi mana ni? Tak, separuh dia jadi alamak, kena buat sendiri, tengok YouTube balik. Jadi kita tak nak benda ni berlaku lagi. So kepada anda semua, ada bayaran atau fee untuk transfer profit? Okey, ada tak potongan? Tak ada. Bila nak ambil profit ni, macam mana ni? Ada bayar atau fee untuk transfer profit ke dalam account? Tak ada rasanya kan. Yang kita dah kira 0.6% tadi tu kan. Itu je lah kan. Tak tahulah kalau dia daripada negara luar ni, Singapura. Takkan Singapura. Nanti hubungilah nombor yang Ilmi bagi ni. Soalan tu saya tak berapa nak jelas sangat. So tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke penghujung. Dan sekiranya anda perlukan menghubungi, anda boleh ke laman web www.gkfxprime.com gkfxprime.com. Okey, kat sana semua ada. Semua dah di semua ada. Semua ada boleh cuma tukar language je lah kepada Malaysia je lah.
Okey. Untuk Dia menggunakan- boleh tukar lah kat tukar situ. language, boleh tukar kat situ language-nya. Sebab kadang-kadang orang confuse nak pakai English, ada yang tak boleh nak bahasa Malaysia, nak Dia pakai biasanya English. kalau kita ambil English punya, dia akan pergi pada kita punya SU Global punya, dia akan pergi kat Turki punya. SU kat Turki. So kalau elok pakai yang bahasa Melayu punya lah, baru kita dapat kat kita punya office kat sini lah. Boleh register pakai English, tapi nanti kita kena request balik sana, hantar balik kat sini. So dia akan jadi lambat sedikit lah. Dia akan ada delay sedikit kat situ. So kalau boleh kita nak direct dengan kita terus lah. So senang. Ini pun penting ni. Sebelum anda pergi ke laman web, pastikan anda type bahasa Malaysia lah, supaya semuanya berurusan dengan Malaysia. Maknanya tak ada melalui headquarters Turki, balik ke Malaysia dan baru pergi ke anda. Jadi makan masa sikit. Masa sikit lah, betul. Okey, kenapa mereka semua kena bersama dengan GKFX Prime? Silakan dua-dua sekali. Janganlah serentak seorang. Okey, saya lah. Bersama GKFX, satu kelebihan pembelajaran tu percuma. Baik. Tu paling susah nak dapat kat mana-mana Ya, broker. tak perlu bayar-bayar. Tak perlu bayar-bayar, datang bawa badan pun dapat baju juga. Okey. Baik. Dapat merchandise dia kan. So, bagi saya dalam tu GKFX paling bagus dari segi pembelajaran lah. Itu yang terbaik lah. Yang terbaik daripada GKFX. Baik, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Freddy. Dan saya doakan semoga Freddy akan terus melahirkan trader-trader forex yang berkualiti lah. Bukannya kita nak cari trader forex yang full margin ni, kita nak cari konsisten. Kesian kat diorang sekarang ni, zaman-zaman pandemik ni. Betul. Yang kena buang kerja. Ramai je yang telefon, lepas tu forex senang ke? Saya nak labur RM1,000, lepas tu tapi saya tak nak trade. Kebanyakannya macam tu. Lepas tu akan terangkan kat diorang, tak boleh macam tu. Yalah. Melainkan kalau ada fund manager apa semualah, kan. Macam Taufik, kenapa kan? Macam mana cara untuk membantu mereka-mereka di luar sana? Okay, first kali seperti yang kita cakap tadi lah, education tu penting sebenarnya, ilmu tu penting. Sebab kenapa? Investment apa-apa pun sebenarnya ada risiko. Tapi yang membezakan risiko yang kita ambil adalah sejauh mana pengalaman dengan ilmu kita. So tu je cara, tak ada cara lain. Tak ada jalan pintas kata nak cepat kaya, semua tak ada. Semua kena belajar, kena ada pengalaman sendiri. Kita tengok trader berjaya sekarang pun semua pun bermula dengan bawah kat dulu. Dulu teruk. So sama je. So in the end pengalaman dengan ilmu yang tolong kita. Baik. Okey, saya doakan semoga dua-duanya berjaya melahirkan trader-trader yang hebat di Malaysia ini. Dan kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menjadi klien GKFX Prime. Okey, kita akan bersama lagi satu lagi segmen pada minggu hadapan bersama dengan GKFX. Saya belum tahu siapa dan mungkin ada cabutan petua minggu ni. Tak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan kepada Taufik kerana sudi bersama dengan saya. Freddy, terima kasih. Dan kepada anda semua, terus ke www.gkfxprime.com untuk mendaftar. Jangan lupa tekan bahasa Malaysia. Okey, dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Lambai sikit kat kamera. Tu dia.